في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita membaca kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama ke surat yang ke 15. Dah tahu muka surat, tanya pula. Saja nak test. Muka surat yang ke-15. Adapun bau musang az-zabad, maka hukumnya suci kerana ia daripada susu musang laut. Seperti berkata Al-Mawari, ataupun peluh musang darat seperti kata An-Nawawi. Begitu juga dengan hukum kasturi kerana hadis Muslim innahu atyabut tayyib, bahwasanya kasturi itu ialah seharum-harum bau, dan juga ia daripada darah yang berubah kepada baik. Ini benda-benda yang lebih-lebihan yang dikira sebagai satu benda yang bagus walaupun dia berlebihan. Seperti tadi kasturi terjadi daripada binatang, peluh binatang, dan menghasilkan daripada darah binatang, dan menghasilkan bau yang sangat baik. Yang paling wangi sekali ialah bau kasturi. Maka kasturi itu tidak dikira najis, malah boleh dibawa di dalam sembahyang. Dan susu yang tiada dimakan dagingnya, yakni selain daripada susu anak Adam, hukumnya adalah najis. Dan kiaskanlah kepada semua darah yang berubah di dalam badan. Dia kata begitu juga yang dikirakan najis ialah segala jenis susu binatang yang tak boleh dimakan. Maka najis hukumnya. Susu kucing, tuan-tuan yang bela kucing tu pregnant, dia mengandung pula susu kucing tu. Susu lembu tak apa, tidak najis, sebab lembu tu boleh dimakan. Susu unta, habis itu orang macam mana ustaz? Orang susu ibu kita tak boleh makan ustaz. Bagaimana dengan susunya? Sebab tu dia kata di sini selain susu ibu tidak najis, boleh diminum, tidak najis. Tapi ustaz kata tadi yang tak dimakan dagingnya, susunya najis. Ibu tu tak dimakan dagingnya, kenapa tidak najis? Sebab ibu tu orang. Kalau ibu kucing, bukan orang walaupun ibu, sebab dia kucing. Dia orang tak apa, binatang tu susu dia tak mau, iaitu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Rimau daging kucing, daging rimau, susu rimau, susu kucing, susu buaya. Ada buaya susu. Baik. Dan kata dia, dan kiaskanlah kepada semua darah yang berubah di dalam badan. Ubah daripada darah berubah menjadi susu, maka taklah jadi hal benda-benda itu. Dan susu yang dimakan dagingnya adalah suci, susu lembu dan segala binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya.
maka susu-susu binatang tadi hukumnya tidak najis. Labanan khalisan sa'iran lisyaribin, susu yang suci, bersih, lagi memuaskan bagi orang-orang yang meminumnya. Kelebihan-kelebihan binatang ternak Allah Ta'ala jadikan kepada kita susu-susu. Daripada susu itu, maka menjadikan kepada kita memuaskan dahaga, menghilangkan dahaga, dan memberikan kesihatan kepada orang yang meminumnya. Jadi kenapa kita nak marah sangat anak-anak minum susu lembu? Sebab ada orang sebut, itulah kamu bagi makan susu lembu tu dia anak lembu. Ya, selalu orang cakap macam tu. Ya, budak tu dah habis nyusu 2 tahun, mak dia pun nak pergi kerja, larat duk nyusu dia aja. Ini dah 2 tahun setengah, tukar susu tepung, tukar susu lembu, salah kan? Allah jadikan ayat ni labanan khalisan, susu yang baik. Tak salah minum susu lembu. Kalau minum susu mak sekalipun, dididik macam lembu, lembu lah dia. Walaupun mak dia tak bagi minum susu lembu, takut anak jadi lembu, minumlah susu dia sampai 4 tahun, sampai tumbuh gigi dari susu mak lagi. Saya tak yakin dengan susu lembu, Ustaz. Saya yakin dengan susu ibu juga. Tapi dididik anak tu macam lembu, tetaplah anak dia jadi macam lembu. Dia tengok juga, bergantung juga kepada didikan kita. Susu lembu pun bagus, cuma peringkat awal susu ibu lah yang paling bagus. Tak dapat lawan dengan mana-mana susu. Anak jadi kenyang dengan susu ibu saja. Tetapi kenalah ada susu yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala ciptakan susu-susu tadi untuk kita. Habis itu kalau susu unta, jadi unta budak tu. Tengok anak kamu perangai macam unta, minum air punya banyak, unta macam itulah. Dia bergantung sama kepada didikan. Susu-susu tadi tidak dikira najis, sebab daging-daging binatang tadi boleh diminum. Tiap-tiap sesuatu binatang yang boleh dimakan, susunya adalah tidak najis dan hukumnya adalah halal. Ustaz, macam suami dia, isteri dia ada anak kecil, jadi suami dia tu Ustaz pergi minum susu isteri Ustaz. Adakah susu suami dia tu menjadi anak susuan? Isteri kerja, dia perahnya susu dalam peti sejuk. Suami balik kerja dahaga, dia pergi togok motor. Ni apa ni, susu bila ni, dia pun minum 5 teguk Ustaz, kenyang Ustaz. Adakah anak itu suami ni dikira anak susuan? Ada tuan-tuan macam itu. Tak ada susuan. Budak susuan ni bawah pada 2 tahun. Yang suami yang menyusu dengan isteri ni dah 40 tahun, nak anak apa lagi? Bapak susuan lah itu. Itu bukan dikira anak susuan, merapu. Baik. Dan barang yang tiada berubah di dalam badan itu suci hukumnya, seperti peluh dan air liur. Dalam badan, air keluar daripada badan pun air, seperti air liur. Dalam badan kita ni pun air liur, bila diludah pun jadi air liur. Dalam badan kita ada air, bila keluar jadi peluh. Maka peluh dan air liur itu tidaklah dikira sebagai najis. Sebab itu kalau kita pergi makan roti canai di kedai, nasi kandar dan sebagainya, bahawa peluh-peluh hamba Allah tu tidak dikira sebagai najis. Ya, dia ada tanya pelanggan ramai, peluh ni bersimbah. Kadang-kadang tak sempat nak peluh, dia goncang-goncangnya kepala dia tuan-tuan. Berterabur ada itu, hantam saja dah. Tidak dikira sebagai najis. Tuan-tuan pergi kenduri kahwin, satu hidang 4 orang. Yang seorang tu gigi palsu tak siap.
Saya nak makan menyembang, saya nak makan nak berbual. Berbual makan, berbual. Terkeluar elionya, jatuh di atas kari. Hukumnya tidak najis. Tuan-tuan ambil set camcam, buangkan elionya. Kalau macam saya tak buang Ustaz, saya kacau lagi Ustaz. Itu pun sah hukum dia, tidak dikira sebagai najis. Tak jadi masalah. Baik, dan darah beku dan daging seketul dan basahnya faraj daripada haiwan yang suci itu, hukumnya suci. Darah yang beku, kasturi, daging seketul, daging, ataupun basahnya faraj daripada haiwan yang suci, tuan-tuan pergi pegang kemaluan lembu, tak batal wuduk tuan-tuan. Yang batalnya memegang kemaluan anak Adam. Memegang kemaluan haiwan tak apa. Tuan-tuan nak pergi ke masjid, tiba-tiba seorang penternak jaya memanggil tuan-tuan untuk membidankan lembu yang nak bersalin. Jadi tuan-tuan pun pegang, tarik, pegang kemaluan lembu tu, jolok tengok budak ni, dia nak keluar ke belum anak lembu ni. Maka taklah dikira batal, sebab itu ialah hayawan. Dia yang batalnya ialah anak Adam. Oh, maknanya Ustaz, kalau anak Ismail batal Ustaz. Anak Adam ni maknanya anak orang, anak manusia. Tadi Ustaz kata anak Adam. Yelah, anak Adam ni manusia lah. Cakaplah anak manusia, anak Adam. Mana sebab? Saya ingat faham kawan Adam, saya kawan saya tu. Bukan. Semua anak manusia. Batal lah pegang kemaluannya. Ustaz, soalan saya, macam isteri saya, dia kerja nurse Ustaz tau. Masalah apa? Di Singapura. Habis tu. Jadi, dia ambil wuduk, keluar pada bilik air tu, nak semayang. Dia nampak satu benda jatuh atas lantai. Jadi dia pegang. Dia pegang-pegang, dia tengok. Macam pernah tengok. Kat mana ya dia pegang? Rupa-rupanya kemaluan manusia. Buat operation pembedahan jantina. Lepas doktor belah, doktor campak je tuan-tuan. Campak tu jatuh balik tingkap, dia jumpa. Jadi nurse tadi ada air semayang. Dia pegang kemaluan orang yang dah dipotong. Batal, tak batal air semayang nurse tadi ni. Tadi Ustaz kata memegang kemaluan anak Adam. Sekarang dia pegang betul Ustaz. Dia jumpa tengah jalan. Batal tak batal? Jawapannya, kalau jumpa macam itu, telefon saya. Ya, selagi tak jumpa tak payah bincang lah bab itu. Baik, kemudian kerana dua yang pertama tadi asal daripada haiwan yang suci seperti mani, ya, berasal daripada haiwan yang suci seperti mani, maka tiadalah najis mani itu. Dan yang ketiganya, basahan faraj haiwan ialah yang dikeluarkan daripada tempat najis. Dan yang keseluruhnya, bangkai selain daripada anak Adam, iaitu ikan dan belalang. Semua bangkai melainkan manusia, kita sebut mayat, ataupun ikan ataupun belalang, semua bangkai-bangkai itu adalah najis. Ikan tidak najis, belalang tidak najis. Lembu sekalipun, kalau dia tak disembelih, dia dipanggil bangkai, tetap najis sebab tak disembelih. Tapi manusia, walaupun tidak disembelih, dia tidak lagi tuan-tuan kata, oh Ustaz, dia tak sembelih Ustaz, mati Ustaz, bangkai Ustaz dia. Bukan bangkai, manusia bukan bangkai, manusia mayat. Jadi bila sebut mayat, boleh pegang, boleh cium, sebab dia tak najis. Boleh cium mayat. Sahabat Nabi pernah dicium oleh Nabi ketika dia mati. Nabi ziarah, Nabi cium mayatnya, menunjukkan bahawa mayat manusia tidak najis. Nabi pernah buat cium mayat. Jadi kenapa kita tak cium? Sahabat kita mati,
cium dahi dia. Mudah-mudahan Allah memberkati kamu. Jika mayat itu sejantina dengan kita. Kalau mayat itu isteri orang, tak payahlah cium. Dah sampai ajal kamu non cium. Lepas tu kita pula sampai ajal padat muka. Jadi tak payahlah cium. Dia bukannya mahram, bukan mahram kita. Mahram kita tak apa, mak kita, akak kita, maklum kita, adik perempuan kita boleh cium. Isteri kita, anak-anak perempuan kita, orang lain tak payahlah yang kita cium mayat. Sahabat-sahabat laki-laki kita boleh cium. Sahabat Nabi cium. Nabi cium sahabat Nabi yang mati. Dan dia tidak dikira sebagai bangkai. Nah, dia mayat. Ikan yang mati juga tidak dikira bangkai. Walaupun ikan tu ada tidak disembelih ke, tidak apakah, memang dia dimaafkan. Cuma jangan makan taik dia sudah. Melainkan ikan yang halus-halus, yang kecil-kecil. Kecil tu yang menjadi pertikaian tu. Ikan temenung rebus. Seingat saya ni, temenung rebus ni daripada saya belum beranak, sampai saya pun dah memberanakkan orang ni pun tak selesai lagi masalah temenung rebus ni. Harus ke halal ke haram ustaz? Haram ke halal ustaz? Tak selesai-selesai temenung rebus. Ikan rebus dengan taik-taik ni. Ustaz ni kata kalau besarnya 3 jari boleh makan. Kalau besarnya tapak tangan macam ni dah tak boleh makan, najis. Masalah anak murid tanya, ustaz nak kira jari ustaz ke jari tu Arab? Jari Arab, jari negro besar-besar ustaz? Oh Allah, tak selesai. Cuba kita buat jalan penyelesaian. Nak temenung rebui ke apakah, siang ikan, sebuangkan najis-najis dia, basuh bersih-bersih, pergi rebui, pergi jemuk, pergi jual. Punya lemahnya orang Melayu kita ni, nak buat ikan rebui pun pergi suruh Cina buat. Kenapa kita tak buat? Kita selalu ambil hak orang Melayu punya, nak pergi bagi kat Cina. Kita bersikap defensif daripada dulu sampai sekarang. Kerja nak kongsi yang Melayu ada ni, kenapa tak kongsi yang Cina ada sama? Kenapa tak pergi ambil yang Cina punya bagi kat Melayu sama? Kenapa yang hak Melayu saja nak bagi kat Cina? Kita kata kita mengamalkan konsep kesamarataan. Okey, betul sama rata. Sekarang ekonomi tak sama rata. Wama ekonomi Cina metala kat Melayu sama. Kenapa yang itu tak sebut tentang kesamarataan ekonomi? Cina pegang lesen gula, kenapa tak bagi pada orang Melayu pegang lesen gula? Itu baru betul. Buat kesamarataan dalam bentuk ekonomi. Kesamarataan dalam bentuk tokong. Pasal apa sepanjang jalan kuil Hindu boleh buka sepanjang jalan? Yang masjid surau tak boleh buka melainkan kalau ada permit dan kebenaran. Kuil Hindu tak payah permit. Kenapa mereka boleh sama rata atas situ? Ni yang kita faham ni, apa yang ada pada orang Melayu nak bagi kat mereka. Sampai bila kita nak bersikap defensif, berundur, beralah, bertahan saja? Kena pertahankan apa yang kita ada. Apa makna kesamarataan ini perlu dikaji balik. Jangan sampai kesamarataan yang dipahami hak-hak orang Melayu, hak orang Islam diambil dan dikongsi oleh bukan Islam. Tetapi hak orang bukan Islam, hak-hak orang Cina Hindu, orang Islam tak pernah kongsi pun hak-hak itu. Ini yang kita fikir-fikir balik tuan-tuan. Lemahnya kita ni. Tahap lemahnya kita daripada dulu makan temenung rebus Cina sampai sekarang temenung rebus Cina pun kita ada fikir. Kenapa tak buat temenung rebus Melayu sendiri? Islam sendiri. Kita tak maulah. Sampai pada satu tahap nanti nak pergi ke hospital, nak pergi ke Mekah pun doktor Hindu yang keluarkan surat pengesahan boleh pergi ke Mekah ataupun tidak. Nak boleh pergi ke Mekah tu, sihat tak sihat kita tak mau. Besok satu hari nanti doktor Hindu yang ngesahkan boleh pergi ataupun tidak ke Mekah atas faktor kesihatan. Anda boleh pergi ke Mekah, merah ke kuning ke hijau, dia tangkah yang kuning, disahkan oleh Dr. Weganda Singh. Islam tak boleh jadi macam tu tuan-tuan. Hal yang berkaitan dengan Islam, orang Islam tentukan.
Hal yang berkaitan dengan orang Islam, tak ada hak untuk orang bukan Islam mempertikaikan. Macam yang jadi baru-baru ni. Sampai boleh bercakap, boleh buat forum, boleh buat seminar membicarakan tentang Islam. Sedangkan orang Islam tidak pernah membuat forum membicarakan tentang hak mereka. Sedangkan kita lebih berhak membicarakan tentang mereka. Rakyat tak ramai, penduduk tak ramai, tokong banyak. Apa sebab? Orang Melayu lebih boleh buat forum macam itu. Kenapa kami rakyat Melayu ramai, 70% orang Melayu, 60% orang Islam, kenapa kami tak pernah pertikaikan kamu? Kenapa kamu cuma 30% berani mempertikaikan kami? Yang ni yang kita kena berani. Masalah dia bila kita rasa kita lemah, kita beranggapan bahawa kita ni lemah, kita mengharapkan kepada mereka. Sebab itu mereka tunjuk lagak, tunjuk belang. Sebab kita tak perasan kita ni kuat, kita perasan kita lemah, dan kita anggap mereka tu yang kuat menentukan menang atau kalah kita. Sebab tu mereka tunjuk action sekarang ataupun mungkin akan datang. Baik, kemudian dan juga bangkai yang hilang kehidupannya mati dengan tiada disembelih secara syarak, maka hukumnya najis walaupun dia lembu. Tapi mati dalam keadaan tidak dengan syarak, seperti ditembak, diketuk. Lembu tu diketuk, mampus lembu tu, boleh makan tak? Dia bangkai. Kambing yang dilanggar, tak sempat disembelih, tololo huyung-huyung hayang, kambing tu kena langgar, rebah tepi jalan. Bila rebah mati, datang kita makan, najis walaupun dia kambing. Dia nak syaratnya ialah disembelih. Sabda Nabi, ayyuma ihabin zubira faqad tahura, sebarang kulit bangkai yang disamakan dia, maka hukumnya adalah suci. Sebarang bahawa kulit bangkai, sebarang kulit bangkai yang disamakan dia, hukumnya suci. Sebarang tu, ayyuma, melainkan babi dan anjing. Dompet tuan-tuan, kulit rimau, boleh. Tali pinggang, kulit buaya, boleh. Kasut, kulit ular sawah, boleh. Tapi ustaz, ular sawah tu tak dimakan, dia makan orang ada. Buaya ni tak dimakan ustaz, buaya makan orang ada. Kenapa kulitnya boleh dipakai? Ini hadisnya. Kulit yang disamak, sebarang jenis kulit melainkan babi dan anjing atau keturunannya. Sebab itu kalau kulit buaya, kita samakkan kulit buaya, buangkan lendirnya, dia rendam dalam kapur, dibasuh, dijemur, dikeringkan, maka dijadikan tas tangan bagi wanita, beg tangan bagi wanita, maka hukumnya adalah suci dan boleh pakai sebagai baju, dompet, tali pinggang, kasut dan sebagainya. Baik. Dan dipahamkan daripada hadis ini bahawa kulit bangkai sebelum disamak adalah najis, dan dikiaskanlah juga dagingnya. Maka kulit-kulit bangkai yang belum disamak, maka hukumnya adalah najis. Serupalah juga dengan benda-benda lain. Firman Allah, walaqad karramna bani Adam, dan dihukumkan dia kerana memuliakan, maka tiada dihukumkan najis dengan matinya. Anak Adam tidak najis kalau dia mati, kerana mulianya manusia. Kalau manusia ni najis, hina lah. Sebab itu air mani tidak najis, sebab daripada mani jadi manusia, manusia tak najis, maka maninya pun tidak najis. Tuan-tuan yang baju terkena air mani, lap, dia ambil kentola, lap pergi semayang, tinggal bekas air mani, tak apa, sok semayang, tak najis. Allahu Akbar. Semayang jemaah, semayang sebelah orang lagi, orang sebelah tanya, apa benda tu? Air mani. Gitu dia.
Lari orang sebelah. Hei, kena bagi aku kata. Hukum je tak najis. Lantak je lah tuan-tuan. Disuruh lap kering-kering, datang sembahyang. Jangan dengan basah tu datang. Ini apa benda ni? Oh, ni tak ada apa ni, air mani. Biasalah, jangan. Tu jangan tuan-tuan, tak ada adab nama dia. Baik, kemudian. Kerana kalau najis dengan matinya, tentulah najis segala ain kematiannya. Kalaulah najis mayat, tempat lapik bantal tu pun, tilam dia, cadar dia pun najis. Sebab tu dia tidak najis. Masuk dalam masjid pun tak boleh kalau najis. Tak payah mandilah kalau najis. Sebab itu mayat manusia mulia, segalanya tidak najis. Tilam tempat dia berbaring, cadar tempat dia diletakkan, bantal tempat dia menyandarkan kepalanya, semuanya tidak najis. Boleh pakai, melainkan kalau ada najis. Basuh, pakai. Tak ada najis, pakailah tuan-tuan tilam, cadar. Datuk kita mati atas cadar, ada najis tak? Tak ada. Boleh pakai cadar tu malam. Siang dia mati, malam cucu tidur atas cadar tu. Tak tidur? Mampu tak tidur? Takut. Takut apa? Ya Allah. Dia kata nanti ngigau dia. Tahulah tuan-tuan, kalaulah Tok Wan tu tahu cucu cakap macam itu, aku cekik Tok Wan. Tok Wan tu cekik tuan-tuan. Setengah orang tilam tempat mak dia mati tu pun dia jualnya tilam. Bila lori tilam lalu depan rumah dia, tilam, tukar yang lama, beri yang baru. Dia ambil tilam Tok Wahab mati tu, lempar atas lori Cina bagi tilam baru. Punya takut. Itu yang kita, bila kita sebut tentang kematian ni tuan-tuan, ya Allah. Ya. Masa hidup ni orang pandang hina, pandang mulia pada kita. Masa mati boleh tentu lagi tuan-tuan. Masa mati ni, gigi palsu tu pun tak pegang. Duk rendam dalam botol, dalam gelas. 2 hari lepas saya mengajar di Tepin, satu orang mati, masa sakit lama tak cabut gigi palsu. Anak-anak tak tahu. Kita ni kalau dah sampai satu tahap tak lara dah, dah. Makan tak boleh, apa tak boleh. Buanglah gigi palsu ayah kita tu, tok kita tu. Bila dia mati, susah nak buang. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit duduk atas katil dah sekarang ni, datang anak buang gigi palsu, tu tanda tak lama tu. Nah, tetapi kalau orang tu duduk sihat, mak kita duduk makan ngak, tapi demam, makan laju, cakap kuat, jangan minta cabut pula. Mak cabut gigi, mak palsu, mak kamu ingat aku nak mati saja. Ini yang cerita dia dah tak larat, udah tak sedar dah, duk lah, nyawa-nyawa ikan dah. Pergi cabut. Sebab kalau tak cabut, kadang-kadang gigi palsu tu, mayat tu dia mengembang, dia mengecil, dia mempengaruhi keadaan gigi palsu. Bila kita tarik mayat, kadang menyiksa mayat. Nyiksa tuan-tuan, sakit mayat tu. Sampai tak boleh cabut, tanamlah dengan palsu-palsu. Takkan nak pergi katok pun. Hammer. Screwdriver, hammer. Tu dia ni. Apa ni? Pergi ambil pelayar, pergi ambil tu, tarik semua tu. Menyiksa mayat tuan-tuan. Tak payah dah. Masa hidup dia, nak mati hari tu, kamu tak nak buat. Bila dah mati, kamu duk gumpai tarik. Bila kita sebut tentang mati ni tuan-tuan, ada setengah orang, dia tak ingat dia nak mati. Apa tanda-tanda Allah bagi peringatan pada kita bahawa kita nak mati? Yang pertama, orang mati. Orang mati itu tandanya kita juga akan mati. Ambil satu gambar. Tahun 60, masa kursus di Pejabat Kesihatan, nak jadi dresser. Sekarang semua dah pencin.
Cuba tengok gambar tu. Berapa orang lagi yang tinggal? Cuba cek tengok. Haji ni Yusuf pun tak ada dah, tahun 74 mati ni. Dolar baru je tu bulan lepas. Ni mat tak ada kahwin mati, aksiden, habis-habis kursus mati. Dalam banyak gambar 20 orang tu, entah-entah tinggal kita seorang gambar yang masih hidup. Macam cerita 6 Jahanam kan, John Julong dia panggil ni gergala sikit dia potong tu cerita 6 Jahanam. Di Ramli, Usman Botak lagi semuanya ada. Malam ini duk menyanyi Azizah apa kan. Tuan-tuan tengok, cuba kita pangkah sama berapa orang dah mati ni. Yang belum pangkah kita je lagi. Mungkin kita tak sempat pangkah gambar kita tu, orang lain tu le pangkah. Mari cucu dia, gambar Tok Wan belum pangkah. Ni pangkah ni. Subhanallah. Kita dah tahu dah kita akan mati. Kenapa kita boleh relax? Orang nak pergi umrah besok pagi, nak pergi umrah minggu depan, relax. Kain ihram tak beli, krosos tak pergi, tali pinggang tak beli, beg tak beli, seluar jerut tak beli, duit tak ada. Nak pergi umrah apa? Kita nak pergi umrah pun buat persiapan. Takkan nak pergi mati tak ada persiapan. Nak pergi haji tahun ini, krosos pun tak pergi. Abang tak pergi krosos haji. Allah, krosos haji apa di Mekah tu kan ramai ikut haji lah. Ya Allah, gua masa pergi Sabtu Ahad letih lah. Sabtu Ahad ni lah aku nak tengok televisen pun Atromen 3, Nona, Melodi. Agak-agak macam mana tuan-tuan awak nak pergi Mekah haji macam itu? Pakai haru biru lah tuan-tuan. Persiapan bekal tidak ada. Nak pergi ke Mekah pun kita buat persiapan. Tambah-tambah kita nak pergi ke alam kubur. Adakah persiapan kita dengan menonton televisen? Apa manfaat tengok televisyen untuk persiapan untuk mati? Tanda yang kedua, Allah bagi tahu yang kita ni akan mati. Selain yang pertama, orang-orang lain dah mati, itu tanda juga kita akan mati. Tanda yang kedua ialah sakit. Sebagai satu tanda yang Allah sayang pada orang sakit. Tuan-tuan kalau jadi orang sakit, tandanya Allah sayang pada tuan-tuan. Berhati-hatilah orang yang tak sakit. Kerana dengan sakit itu dia insaf. Dengan sakit dia taubat. Dengan sakit dia buat wasiat. Kalau sakit dia boleh minta mampun, minta maaf. Dengan sebab sakit dia boleh jumpa orang yang dia zalim, dia minta maaf. Dengan sebab sakit dia boleh perbetulkan kesilapan dia. Itu tanda Allah sayang, Allah bagi sakit. Dan tanda kita akan mati. Bayangkan berapa banyak orang yang sakit tidak mau mengambil iktibar daripada kesakitan dia. Dia kata saya nak lawan sakit saya ni. Walaupun saya mengidap sakit ni, saya tak ada tunjuk saya sakit, saya tetapkan jogging petang-petang. Relax, pakai sepeda je jogging. Nak lawan apa? Boleh jogging, pakailah seluar panjang. Tidak, dia pakai seluar pendek, dia gumpal lagi. Dia bangga kalau orang puji dia. Oi, Abang Haji sakit-sakit pun kuat lagi jog ya. Jogging kuat lagi ya. Saya tak nak tunjuk pada orang saya sakit. Saya mesti kuat pula ni. Hai, ni mendedahkan aurat ni. Buat persiapan untuk menghadapi saat itu. Sekarang kita tak nampak gelapnya kubur sebab kita duduk di dunia yang cerah. Sekarang kita tidak merasa sempitnya tanah kubur sebab kita duduk di bumi yang luas.
Sekarang kita tidak merasa sunyinya kubur kerana adik-beradik, anak beranak sekeliling pinggang. Sekarang kita tak merasa sakit di godam kerana tak ada siapa berani memukul kita. Tetapi bila kita masuk ke alam itu, kegelapan tidak ada cahaya langsung, melainkan cahaya amal. Kesunyian, tak ada siapa yang teman. Isteri tak teman, suami tak teman, anak-anak pun lari. Masa itu semua orang berani. Bukan setakat malaikat pukul, ulat pun datang makan kita, ular pun datang belit kita. Yang boleh menghalangnya ialah amalan sahaja. Tetapi sayang, ketika hidup di dunia, amalannya dihabiskan dengan sia-sia. Petang-petang duduk tepi jalan, dia kira lori, bas, kereta. Tiap-tiap petang saya mengajar belah utara, boleh kata sebulan dalam 10 kali pergi belah Penang. Sampai dekat Lebuh Raya tu saya selalu perhati satu orang. Tiap-tiap petang dia mesti ada duduk atas motor, dia suka duduk tengok kereta kat Lebuh Raya. Mungkin dia kira kot hari ni berapa banyak kereta, 1, 2, 3. Tiap kali saya pergi mesti dia ada. Kalau dia ada tu saya lalu lah. Kalau saya lalu dia ada. Kita pelik sungguh tengok manusia ni tuan-tuan. Dia suka buat benda macam kita tengok televisyen. Ustaz duk cerita bab filem-filem ni, ustaz tengok TV ke? Masa bila saya tengok? Pergi tengoklah kereta saya, ada skrin tak? Ada tak CD, TV player ada tak? Tak ada. CD player apa pun tak ada. Habis tu ustaz masa bila tengok TV? Dulu-dulu. Masa umur mereka ni, umur 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun, masa tu dah ada TV dah di rumah saya. Orang lain tak ada, saya dah ada. Buat kutip tol 5 duit combat, 5 duit combat tahun 70-an. Nak tengok cerita combat 5 duit. Tu yang ingat sampai sekarang. Starring Vic Morrow and Ray Jackson in combat. Dia tembak Vic Morrow tu pecah gambar dah. Seronok sungguh masa itu. Sekarang tak ada tengok, tak sempat langsung-langsung nak tengok, tak ada masa. Tak tengok dah tuan-tuan. Tengok sekali dulu-dulu cukup dah. Boleh ingat dah apa DN pada cerita. Ibu mertuaku Kasim Selamat buta. Buat apa lagi nak tengok? Hang tua Piramli duduk atas tingkap. Akukah benar? Jebakkah benar? Dah tahu dah ending dia macam itu. Cucu Datuk Merah lama-lama dia terjun dalam sungai yang berpusing. Kuntum, kata Nurdi Ahmad. Kuntum. Dia cari isteri dia nama Kuntum. Dia nama Wang Janggut. Lalah dia terjun dalam sungai, mati. Apa filem kita tak tengok? Hindustan, last kali hero mesti menang. Inspektor Sahak sampai naik Land Rover. Inspektor Sahak pegang tongkat. Zindagi hai, lokap hai, kata dia. Dah tahu dah. Apa lagi sebab nak tengok? Yang kita belum tahu keputusan ialah kita di mana akan mati, bila akan mati, macam mana mati, dan di mana dikebumikan. Lebih baik kita melihat diri kita daripada melihat orang lain di dalam televisyen. Kerana apa yang dipaparkan itu cuma khayalan, mainan, lakonan. Tetapi kita hidup dan kita mati bukan khayalan. Ianya ialah realiti yang pasti kita berjumpa. Jadi biarlah kita berjumpa dengan Allah
dalam keadaan penuh bersedia. Bukannya berjumpa dengan Allah penuh dengan lara yang akan merugikan kita di alam barzakh. Baik. Dan tentulah disuruh memandikan sekalian ain najis itu. Kalau kata mayat manusia tu najis, buat apa nak dibasuh? Bangkai kambing tu najis, kambing kena langgar lori, mampus kambing itu. Ada tuan-tuan mandikan kambing, tuan-tuan campak saja, korek tanah, gali lubang, kambus. Tetapi kenapa manusia tidak dikambus begitu saja? Kalau dia najis, menunjukkan bahawa dia bukan najis, dia satu benda yang mulia. Jasad mayat satu benda yang mulia. Mandikan dia, kebumikan dia. Itulah kemuliaan dia. Sabda Nabi, uhillat lana maitatani wadamani as-samak wal jarad wal kabid wat tihal. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai yang pertama halal ialah ikan. Selagi mana belum busuk, maka ikan itu adalah halal. Satu hari sahabat-sahabat Nabi diutuskan pergi berperang. Mereka ikut jalan jauh, jalan tepi pantai. Sayyidina Umar, salah seorang daripada ahli kumpulan itu, dipimpin oleh seorang sahabat Nabi, dan Nabi membekalkan mereka dengan seguni tamar. Untuk 300 orang itu, seguni tamar bekalannya, bekalan perang. Sehari sebiji kongsi. Sepanjang hari tu hisap tamar dalam mulut. Malam nak tidur baru telan, baqiyada. Nak pergi perang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi perang, makan sebiji kurma, hisap kurma. Nak makan, tak pergi lapar, hisap. Nak telan buang biji, baru telan. Boleh bayang tak tuan-tuan, nak pergi perang punya seksa. Habis makanan dalam guni, sampai di tepi pantai, Allah gantikan makanan yang cukup lazat. Seekor ikan yang besar terdampar di tepi pantai. Sahabat-sahabat takut nak makan. Pasal ikan ni katanya tak ada sembelih, bangkai. Sahabat seorang ni kata, nak sembelih macam mana, ikan ni besar, nak sembelih macam mana? Makan aja lah. Allah gantikan kurma dengan ikan yang begini besar. Dalam riwayat menyatakan mata ikan itu saja boleh muat 14 laki-laki dewasa. Mereka korek mata ikan tu, mereka duduk dalam mata 14 orang, senang-senang duduk dalam spa, sauna, relax gitu kan. Subhanallah. 14 orang, besar mana tuan-tuan? Kalau matanya 14 orang besar-besar, boleh duduk tuan Arab, boleh duduk relax, bukan duduk sendat. Tak ikan dia besar rumah kita apa? Besar tuan-tuan. Mereka makan tak habis ikan. Sekali makan, dagingnya macam seekor lembu. 300 orang makan. Habis buat balik. Mereka jemuk ikan ni, rendang dengan garam dengan apa semua ni, buat balik ke Rasulullah. Jadi dia bertanya ke Rasulullah, ikan tu kami kira darurat, kami makan Rasulullah. Lapar lah. Kata Rasulullah, tu bukan darurat, tu rezeki hampa, memang halal ikan tu. Nabi kata ada, buat balik aku sikit. Nabi nak rasa ikan daripada laut tu. Itu bukan kira darurat. Darurat ni babi. Ini memang rezeki kamu, halal ikan. Yang kedua, belalang. Masyarakat kita tak biasa lagi makan belalang. Orang kampung biasa. Belalang itu halal. Yang haramnya lipan, kalajengking, lipat, tikus. Yang tu pula orang duk makan makanan eksotik ni.
Ya, lipas cengkerik. Prok, ulat bulu, ulat gonggok. Dah mari dah ke Malaysia ni, puak-puak Cina ni duk makan. Dulu orang Siam je makan. Ramai restoran Cina. Semua ada balon makan. Bila mari penyakit, jangkit pada orang Melayu. Nurse Melayu. Petugas attendant Melayu. Hak sakit Cina. Pergi makan tikus, monyet, kera. Bila kena wabak Ebola, mai kita kena pergi kelang kabut. Menyusahkan orang Islam. Patut bila mereka gatai makan makanan eksotik itu, bila timbul penyakit, minta nurse Hindu, nurse Cina pergi rawat. Pasal apa? Doktor Melayu, nurse Melayu, semua Melayu yang kena pergi jaga mereka. Tu yang saya kata tadi, orang Melayu ni tak habis-habis sikap defensif. Kalau saya, tuan-tuan, saya tak bagi orang Melayu cuci jamban. Ini semua orang Melayu siap bertudung lagi perempuan tu. Dua cokoh pegang. Yang puak-puak paria ni duk berak kencing, nak pam pun tak mau. Saja nak berdajal budak-budak Melayu. Sampai bila orang Melayu nak jadi henna macam itu di bumi tuan dia? Buat undang-undang import Bangla tu, Myanmar ke apa ke, hampir jaga jamban. Mana ada orang Arab yang pergi jaga jamban? Mampu tak ada. Kita tuan pada bumi tuan, bumi sendiri jadi hamba kepada bangsa pendatang. Tuan-tuan pergi negara-negara lain ada. Ada cuci jamban Singapura tu siapa? Ada puak-puak dia bagi. Import daripada China, import daripada tempat lain, mai jaga. Jaga ni hak kita sebagai peribumi. Tapi hari ni kita kesal, sedih, hina. Bukan kita nak hina tukar cuci sampah ni, bukan. Tapi kita sebagai tuan, naikkan martabat kita. Kita rendah sangat. Kita sanggup merendahkan. Saya tak jumpa lagi lah tuan-tuan, di tempat-tempat hentian di Lebuh Raya ke apa ke, bangsa Cina pergi cuci jamban. Itu belum penuh dapat kuasa. Kalau sepenuh dapat kuasa, agak-agak apa lagi tuan-tuan? Ni orang Melayu kena fikirkan benda ni. Ustaz-ustaz lain takkan cakap macam apa yang saya cakap, tapi saya cakap pasal apa? Saya sayang pada agama kita, sayang pada bangsa kita. Banyak ustaz jarang bercakap soal ni. Sebelum dapat kuasa dulu bercakap, dah dapat ni takut nak bercakap. Tapi saya bukan jenis tu. Lantaklah orang nak marah saya pun. Tapi dalam bab nak mempertahankan agama, nak mempertahankan dan menaikkan semangat bangsa, kita tak boleh kompromi tuan-tuan. Kita mesti tegas sebagai orang Islam, mesti tegas sebagai seorang Melayu dalam hal ini. Dan hati dan limpa, benda ini halal. Hati dan limpa halal dimakan. Dan bahagian yang tercerai daripada haiwan yang hidup adalah seperti hukum bangkai. Tuan-tuan dan seekor lembu di belakang rumah, buka peti air, ayam tak ada, ikan tak ada. Aduh, apa nak makan, kata isteri. Buka bahagian bawah pula, aduh, ikan masin tak ada. Buka bahagian tengah, aduh, telur pun tak ada. Dia buka tingkap belakang, lembu. Dia kata, Abang Mat, ayam tak ada, ikan tak ada, telur tak ada, ikan masin tak ada, ikan bilis pun tak ada. Apa kita nak makan tengah hari ni, bang? Abang pergilah sembelih lembu tu, bang. Suami pun bawa golok, pergi ke lembu. Dia tariknya ekor, melompat-lompat lembu tu. Dia ambil ekor lembu bawa. Nah, buat sup. Abang sembelih dah lembu tu. Apa nak sembelihnya? Dia nak makan kita berdua. Aku ambil sikit je lah, kita berdua je.
Isteri pun iyalah bang. Pun dia pak buat sup bangkai tu. Sebab lembu tu tidak disembelih. Ustaz faham tak ustaz? Kami nak makan 2 orang. Apa kejadahnya kami nak sembelih pula? Lain kalau kami nak buat kenduri. Jadi kami ambil mana yang kami nak je lah. Cukuplah seekor lembu, ekornya untuk kami. Bangkai. Nah, bangkai. Jadi tuan-tuan jangan buat pula. Hari ni ambil ekor, besok ambil telinga. Lusa tu lidah dia, pam. Hukumnya berdosa, bangkai lagi pula. Baik, sabda Nabi, ma quti'a min hayyin fahuwa maitatun. Barang yang terpotong daripada benda yang hidup, maka iaitu hukumnya bangkai. Dan yang dikecualikan daripadanya ialah bulu binatang yang dimakan, hukumnya suci. Bulu binatang yang dimakan, hukumnya suci. Bulu ayam. Habis tu ustaz, macam saya beli pedal duster tu ustaz, buat pada bulu ayam ni. Bulu ayam tu dikira najis dah ustaz. Ayam tu najis tak tuan-tuan? Tak tahu ke tak najis? Geleng tu ada 2. Satu tak tahu, satu lagi tak najis. Tak payahlah tanya bulu ayam yang kita duduk lap meja tu. Tu Lee Chong Wei tu. Tu shuttlecock. Shuttlecock tu najis tak? Kok tu ambil pada kok tak? Dia ambil pada bulu ayam. Dia campurnya ayam tu. Susun buat main badminton. Miss Bun pun main, Rashid pun main, segala makneka main. Tuan-tuan pergi pegang shuttlecock tu buat pada bulu ayam, bulu burung tu. Najis lah. Sebab ada kata ustaz, kita bulu ayam tu jangan beli ustaz. Sebab kita tak tahu ayam tu semelih ke apa, kita tak tahu. Baik kita guna bulu ayam yang plastik ni ustaz. Yang nylon, plastik, telon semua ustaz. Ni kitab ni sebut. Dia kata apa? Dan dikecualikan daripadanya ialah bulu binatang yang dimakan, maka hukumnya suci. Firman Allah, wa min awsafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Artinya, dan daripada bulu-bulunya. Dan bulu apa tu? Kitab Rumi, bulu apa? Bulu Roma. Nah, sini tak boleh baca ni apa benda dia tulis ni. Yakni seperti bulu arnab, unta dan sebagainya. Bulu Roma ni bulu halus lah. Rambut-rambutnya adalah menjadi alat dan mata benda hingga masa-masa yang tertentu. Dia kata bulu binatang yang dimakan. Habis tu ustaz, bulu kucing. Kucing makan tak? Tak. Ada makan kucing? Vietnam makan. Orang Vietnam. Itunya kucing kita hilang tu. Gaji majikan tak bayar. Nak report tak ada persatuan. Mereka bukan je union, pekerja-pekerja luar negeri, persatuan, kebajikan, pekerja-pekerja Bangla, mana ada. Nak report kat siapa? Kalau majikan tak bagi. Majikan pun cerdik, dah siap bangunan, dia report dekat immigration. Puak-puak ni kerja tak ada permit, tangkap, masuk lokal hantar. Gaji tak bayar. Itu pun majikan cerdik je. Dia paksa buat kerja siang malam. Bagi rumah makan nasi bungkus. Gaji cukup bulan. Cukup bulan. End of the month dapat. End of the month. Don't worry. Cukup bulan. Immigration semua datang. Cukup bulan lori. Don't worry. Masuk lori jalan. Ni penganiayaan kepada pekerja asing. Siap tuan-tuan. Bila makanan tak ada,
Kucing pun dia balun. Dia lapah bulu, buang semua, tinggal hak merah daging, belah perut, buang, panggang. Cicah dengan sos. Rangup. Dia tengok buang. Ya Allah tuan-tuan. Cubalah rasa. Ya Allah, puak-puak ni tuan-tuan, tikus pun makan. Kita baca dalam surat khabar semalam. Menteri India mengesyorkan rakyatnya menternak tikus sebagai penyelesaian kepada persoalan makanan tak ada. Harga beras, gula naik, minyak naik, makan mahal, makan tikus. Tak tahu lah tuan-tuan, bersyukurlah kita hidup di Malaysia. Tu pun puak-puak India ramai duduk di Malaysia pun tak syukur lagi. Tu nak saman sana, tunjuk perasaan sini, menyesal, marah kat British pasal main hantar kat Malaysia. Baliklah makan tikus. Tak bersyukur lagi tuan-tuan. Duduk di Malaysia ni nikmat. Tidak macam-macam pernah jadi buat. Baik, kemudian rambut-rambutnya adalah menjadi alat dan mata benda hingga masa yang tertentu. Kamu ada kurikulum ke? Habis dah? Baik. Dan tiada suci sesuatu daripada najis melainkan arak. Najis ni macam mana pun tak suci dah. Ulang balik. Najis ni macam mana pun tak suci dah, walaupun berbagai usaha nak menyucikan dia, melainkan arak bila bertukar jadi cuka. Ustaz, untuk maklumat Ustaz, babi yang kita ternak ini menggunakan dedak sepenuhnya, dan kita menggunakan pendingin udara untuk menjadikan babi ini sentiasa mendapat udara yang bersih, dan kita memberi babi-babi ini minum daripada air mineral yang telah disulingkan. Dan kita tidak benarkan sama sekali babi ini memakan taik-taik babi, Ustaz. Jadi adakah babi itu najis ataupun tidak najis? Itu dia tuan-tuan. Hang buatlah macam mana pun, babi tetap babi. Pi upah pekerja Myanmar tu, pi beruih sabun, bersih Ustaz. Cuba saya tengok bulu babi ni, nampak macam Axion Ustaz punya licin bersih. Hukum dia tetap najis. Hukum tetap najis, melainkan arak yang bertukar daripada arak kepada benda-benda yang lain, seperti menjadi cuka tadi ni. Dan juga kulit bangkai apabila telah disamak, maka dia jadi suci. Okey Ustaz, soalan dia macam ni Ustaz. Katakan zaman akan datang akibat pencemaran udara, ozon terlalu menipis, mengakibatkan udara tidak tentu dan menjadikan cuaca kita panas. Bila cuaca panas, maka awan-awan omnibus dan communis, macamlah jenis awan ni, tidak akan keluar. Awan yang membawa hujan tak turun, jadi hujan makin berkurang. Jadi kita terpaksa menghadkan penggunaan air, dan pada masa itu kita mereka sebuah mesin untuk memproses air kencing supaya menjadi air. Jadi tiap-tiap kali nak kencing, dia pergi kat rumah, ada satu alat, dia kencing dalam mesin tu. Jadi alat ini akan menapis air kencing supaya jadi air yang asal, jadi air mineral yang asal. Soalan saya, air yang telah diproses daripada air kencing tadi, boleh tak boleh diminum ataupun dibasuh pakaian dan sebagainya? Ini dipanggil reverse osmosis ketua. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan ada tangki tasik Tahiti yang besar. Seluruh taman bila mengeluarkan najisnya akan masuk ke dalam kolam Tahiti, tasik Tahiti. Maka tasik Tahiti ni pun akan berpusing, memproses. Satu menjadi taik dan satu lagi menjadi air. Maka air yang dah bersih ni Ustaz, boleh atau tidak digunakan untuk
minum, mandi dan sebagainya. Macam kita gunakan tandas, najisnya banyak mana, pumpnya banyak mana. Berapa liter air untuk mengepam setengah kilo najis, kalau boleh guna setengah kilo. Najisnya besar ini ustaz, tapi airnya bila air itu masuk dalam tangki najis, kita nak balik air itu, kita nak buang najis itu, kita nak air itu ustaz. Itu kita dah ada teknologi, kita beli dari Singapura. Jadi teknologi ini menjadikan tasik Tahiti tadi membebaskan antara tahi dengan air, dan air itu memang bersih ustaz, boleh diminum, memang tak ada kuman. Soalan saya, najis atau tidak air yang telah disulingkan tadi? Jawapan tak tahu juga. Jawapannya bulan depan. Tak tahu kan tak boleh? Tak najis? Tak tahu. Tak najis. Pasal apa tak najis? Oh, sebab 4 benda hilang. Jawapannya bulan depan, masa dah tamat. Nah, itulah saya kata kena mengaji. Hukum fiqh ni dia akan berjalan sepanjang. Ya. Bulan depan nak pergi Singapura. Minum air sana ya. Baik. Dia kata di situ, dan tiada suci sesuatu daripada najis-najis. Tuan-tuan faham tak situ? Tai tak boleh disucikan. Sekarang air itu bercampur dengan tai. Beza tak? Air bercampur dengan tai beza tak? Beza. Ni air pergi bubuh tai, kemudian pergi tapis. Dapat balik tak air dah? Dapat. Tapi kalau tai ditapis, ni kita nak bersihkan ni, tak boleh dah tuan-tuan. Tetap tai dah jadi tapis itu. Yang mana faham? Tak faham sudah. Boleh faham? Tak faham? Tanya abang kita. Tak pun tanya Cik Lokman. Baik. Dan kata dia lagi, cara menyamuknya macam mana? Tuan-tuan jangan faham menyamuk kulit boya, kulit ular sawah macam menyamuk kulit babi. Perkataannya sama, tetapi perbuatannya berbeza. Sama juga. Ada orang sama kulit. Ada orang yang sama, dia bubuh pada nama dia sama. Thailand, nama pun sama juga. Jadi nama yang sama, perbuatannya berbeza. Baik, kita tengok samak kulit boya ni macam mana, samak kulit rimau, samak kulit ular sawah, macam mana sama? Menanggalkan benda-benda lebih yang ada pada kulit. Yang pertama, ini katakan kulit boya. Ini kulit boya, dia lapah kulit boya, kemudian melekatlah lendir-lendir di kulit boya, lemak-lemak dia tu. Ambil pisau, buang, kikis. Okey, dah kikis. Yang kedua, basuhnya, dan pada basahannya yang akan merosakkan oleh adanya dan dibersihkan. Apa-apa jugalah, darah dia ke, lendir dia ke, apa-apa juga basahan yang boleh dibusuk di situ, buang, kikis. Itu yang pertama. Kemudian basuhkan dia dengan sekira-kira kalau jatuh ke dalam air tiada menjadi busuk air itu, dan tidak menjadi busuk bangkai itu. Itu maknanya sudah bersih. Ataupun menyamuknya itu boleh dihasilkan dengan benda-benda yang tajam, dengan bisa, seperti kulit bilimpa atau kulit pokok-pokok yang kelat. Kita tenyih dia supaya hilangkan segala kotoran dia. Sekarang kita menggunakan air kapur, kita rendam bagi keluar benda-benda itu. Okey, hasilnya ialah dompet tuan-tuan. Cuba tengok dompet tuan-tuan. Ada tak lendir putih? Ada tak lemak?
Ada busuk darah tak? Kalau rendam, jadi busuk tak? Tak jadi busuk. Maka itu tandanya sudah disamak. Maka dompet tuan-tuan tidak perlu diletakkan di atas kapet kalau nak semayang. Sebab ada orang yang ambil kapet, ambil dompet, dia letak atas kapet. Tiba-tiba pencopet datang. Semua pet. Dia ambil dompet, letak atas kapet, dia pun semayang. Siap pejam mata lagi. Allahu Akbar. Pencopet pun ambil celah kangkang dia. Bila dia tengok bawah, dia tak ada yang mana. Sebab suruh. Bila kita tanya kenapa letakkan dompet di bawah, dia kata, Ustaz, kita tak tahu ini dia orang buat macam mana kan. Dia sembelih ke apa lah. Kita tak selesa kan. Dia letak di bawah tu. Tak di bawah, hilang. Jadi tak perlu letak di bawah. Boleh bawa semayang. Sebab ianya telah menjadi suci. Dengan sebab disamak. Bukan makna samak 7 kali air tanah. 7 kali air sekali air tanah. Bukan. Itu samak babi. Oh, maknanya Ustaz, kalau kulit babi kita samak dengan 7 kali air sekali air tanah, bermakna kulit tu boleh dipakai, Ustaz. Oh, tidak. Dia macam bukan kulit buaya, bukan. Samaklah 1 tan tanah sekalipun, babi tetap babi. Yang disamak ialah bekas yang terkena babi. Bekas yang terkena babi, bekas yang terkena anjing. Air 1 gelas. Datang anjing lesi, Rottweiler ke apa ramai, dia jilat, dia jilat sini ni. Maka air ni najis, gelas ni wajib disamak. Gelas ni boleh pakai balik selepas disamak. Jangan tuan-tuan samak lidah anjing tu. Tak jadi apa tuan-tuan. Pasal bukan samak dia, samak benda yang dia kacau, yang dia pegang, yang kencing dia, yang beraknya. Rumah tuan-tuan beli pada orang Cina, anjing 6 ekor. Masa kita nak suruh dia keluar tu, kita dah nak jumpa dia, nak beli rumah dah. Anjing seekor tu tingkat atas tu. Lesi, come on. Lesi pun turun tangga tu, kita tengok aja. Confirm rumah tu kena sama. Pasal anjing dah duduk dalam tu. Sama. Maka bolehlah tinggal dalam rumah tu sebab sudah disama. Bukan kena sama anjing itu. Sama anjing tidak akan menyucikan, menyamak bekas benda yang kena anjing. Berbeza dengan samak di sini. Itu beza. Samak kulit binatang ialah buangkan lendir, rendam, jemur sampai hilang bau, sampai hilang busuknya, maka boleh dah dipakai tali pinggang dan sebagainya. Ada masalah? Habis dah. Kalau lantainya kaplet, lantainya pakcik, habis buang. Kalau lantainya kapet, kalau dia nak samak, boleh. Tapi kena jemur lah bagi kering. Kalau pakai pun boleh juga. Tak boleh tak? Rosak. Kalau rosak buang. Buat je mana? Kalau boleh pakai, boleh pakai. Ya, boleh pakai. Macam anjing masuk dalam masjid kita. Elok landing gitu. Terkejut tu siap. Oi. Dia pun oi, dia lompat dekat. Maka sama lah. Sama. Tak apa. Cari puak-puak mana duk vacuum, duk cuci ni. Dry cleaning ke, dry apa, wet cleaning ke, apalah cuci. Sama kan dia. Nak buka kapet tu masalah Ustaz, udah bergam-gam Ustaz. Itu yang kelebihan kapet yang tak pakai gam. 1 gulung, 1 saf. Senang. Budak kencing, angkat yang kencing tu saja. Sekarang tu dia kena anjing, macam terjadi pembunuhan di Ipoh, disembelihnya bapak dia dalam masjid. Kan jadi di Ipoh dulu 2 tahun 3 tahun lepas disembelih. Lepas sembahyang bapak dia wirik anak ni main perak sembelih. Anak ni perasan dia sembelih lembu. Tak betul, sakit jiwa. Dia ada amalan apa tak tahu, main duduk bisik kat telinga.
Setan jin mana tu duk bisik sembelih. Pok tengah duk wiri. Menggelepok pok lu tu tadi. Kapek yang depa tu tak hilang darah, lalah ganti bau. Darah dia tak hilang. Berlambak di atas kapek. Ini satu masjid di Ipoh. Ini tuan-tuan yang kalau kita sama, kalau benda tu dah hilang ainnya, hilang baunya, jalan boleh pakai. Walaupun kapek kereta, tuan-tuan beli kereta Cina, bawah dia ada lapik kapek, tuan-tuan pergi sama, kemudian tu bagi kering sampai kering, tak apa. Kalau nak tukar tulisan lagi bagus, duitlah sikit, itu sajalah. Itu dia maknanya yang dikatakan sama tadi. Ada lagi masalah? Tak ada ya? Bulan Ramadan ada ke Ustaz Zuhair? Istimewa ada? Ada no? Tak puasa saya itu no? Pukul 9 sampai pukul 12 cakap ayam tak boleh minum no? Kalau macam saya tak puasa tu boleh tak? Pasal apa tak boleh? Wajib puasa. Saya musafir. Tak, saya daripada Ipoh datang ke Kuala Lumpur, kira musafir tak? Boleh tak kalau tak puasa? Boleh? Relax, saya minum ya. Wallahu a'lam. Sama ada tuan-tuan nak ikut tak ikut? Kumalai ikut ustaz ni, dia tak puasa. Sebab tu dulu ada satu mufti, dia kata driver bus express boleh tak puasa kalau dia kerja musafir driver bus, dengan sebab lapar dia mengantuk, dia lapar, dia tak larat, 40 nyawa nak balik kampung lu aksiden, habis tu puasa. Orang pakat marah dah, apa punya mufti keluar statement macam ni. Sedangkan yang dia cakap tu dilihat kepada hukum puasa. Orang musafir dia diharuskan berbuka jika tidak mengganggu musafirnya itu. Nanti lepas raya dia qadaklah balik. Itu yang kita kena luas ilmu kita. Bila ilmu kita tak luas, orang mengeluarkan satu-satu statement, kita rasa pelik. Pelik tu kerana sikit sangat kita belajar. Kita tak nak tambahkan ilmu kita. Baik, cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang diberkati oleh-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diberkati juga oleh-Mu ya Allah. Ya Rahman, panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan dapat kami beribadat dan menambahkan ilmu semata-mata kerana-Mu ya Allah. Dan jadikanlah keluarga kami, jadikanlah isteri kami, jadikanlah suami kami, jadikanlah anak-anak zuriat kami adalah penyejuk mata hati kami. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkatan daripada-Mu ya Allah. Ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.